Katakanlah, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang ketinggalan, orang-orang yang tidak turut bersamamu datang ke Hudaybiyah, yang tak datang ke Hudaybiyah. Bila peristiwa Hudaybiyah? Pada tahun 6 Hijrah. Hudaybiyah berlaku pada tahun 6 Hijrah. Maka di bulan Syawal, tak salah saya, bulan Syawal Nabi datang ke Hudaybiyah dengan niat untuk melakukan ibadah umrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca serentak dengan bacaan saya. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل
ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قل للمخلفين من الأعراب. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang ketinggalan, orang-orang yang tidak turut bersamamu datang ke Hudaybiyah, yang tak datang ke Hudaybiyah. Bila peristiwa Hudaybiyah? Pada tahun 6 Hijrah. Hudaybiyah berlaku pada tahun 6 Hijrah. Maka di bulan Syawal, tak salah saya, bulan Syawal Nabi datang ke Hudaybiyah dengan niat untuk melakukan ibadah umrah. Ketika itu belum ada hukum haji, belum ada hukum kewajiban haji. Nabi buat umrah di bulan Syawal. Dan kita melakukan ibadah umrah di bulan Syawal boleh, tak dilarang. Tetapi kalau kita nak buat haji pada tahun yang sama, contoh, katalah tahun ni, tahun kita lah ni 1444 tahun ni, Hijrah. Syawal kita ada sana, kita buat umrah Syawal. Lepas tu kita nak buat umrah haji pula. Nak pergi haji tahun ni juga, dapat pergi haji. Walaupun orang tu memilih haji ifrad, tetap dia kena kalau dia tak keluar daripada Mekah, dia duduk sampai haji, dia kena dam seekor kambing. Detail lah hukum dia. Tapi pada zaman Nabi ni belum ada hukum kewajiban haji. Hanya Nabi nak buat umrah. Nabi bermimpi dah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik syarika laka labbaik, bertalbiyah. Dan pakai ihram tawaf Kaabah. Nabi mimpi. Cerita pada para sahabat bagi cadangan, ya Rasulullah, mungkin ini Allah dah bagi isyarat kepada engkau supaya kita boleh pergi umrah. Maka Nabi pun setuju. Jom pergi umrah, siap. Siap. Yang ikut Nabi hanya 1,500 orang. Itu satu riwayat lain mengatakan 1,400. Antara itulah 1,400, 1,500. Yang ikut Nabi pergi Hudaybiyah. Ada yang tak nak ikut. Dan mereka rasa liat. Ada yang liat nak pergi, antaranya orang munafiqin. Termasuklah orang Arab Badui yang Nabi Allah perintah suruh cakap ni kepada orang yang tak pergi ke Hudaybiyah. Kamu akan diajak menentang satu kaum pencerobohan yang sangat kuat, gagah supaya kamu memeranginya. Atau mereka menurut perintah Islam secara damai. Jika kamu taat menjalankan perintah Allah, Allah akan mengurniakan kamu dengan balasan yang baik dunia akhirat. Dan kalau kamu berpaling engkar seperti keengkaran dahulu, nescaya Allah akan menyiksa kamu dengan azab yang sangat pedih. Jadi Nabi ajak semua, ramai yang sebahagiannya tak nak pergi, tak nak ikut. Maka Nabi bagi ancaman, kalau lain kali diajak untuk keluar jihad, maka jangan tolak. Jangan tidak ikut serta. Akan dikenakan azab. Sebab bila ajakan Nabi untuk keluar berjihad jalan Allah Ta'ala, maka itu ajakan yang wajib. Yang wajib, yang mesti pergi, tak boleh tolak. Kalau tolak berarti dia engkar, berdosa, melanggar perintah Nabi SAW. Maka itu satu kesalahan yang besar. Bagi orang yang tak nak pergi jihad jalan Allah Ta'ala. Kecuali orang yang Nabi bagi tahu, engkau jangan pergi, engkau jaga Madinah. Engkau kena jaga-jaga, contohnya. Yang Nabi izinkan, dapat izin. Yang Nabi tak izin, Nabi suruh dia orang pergi tapi tak nak pergi, ini engkar perintah Nabi. Sama ada mereka orang munafik ataupun mereka orang yang terlibat dengan dosa besar. Laisa 'alal a'ma haraj.
Maka dalam peristiwa Hudaibiyah kita tahu, saya ulang balik ceritanya, bila dah sampai ke Hudaibiyah, Nabi nak buat umrah, dah pakai ihram daripada Madinah di Bir Ali. Semua sahabat ikut pakai ihram, niat umrah. Dalam perjalanan dekat nak sampai hampir kepada Mekah, orang Mekah dapat hidu, rombongan Nabi dah semakin hampir. Orang Mekah tak Islam lah, musuh Nabi. Mereka cari jalan nak sekat, tak bagi Nabi masuk. Sepatutnya Nabi masuk jalan lain, tapi sekat Nabi elak. Dia betul-betul. Nabi elak. Sampailah ke Hudaibiyah. Sampai ke Hudaibiyah, akhirnya Nabi tak boleh elak lagi, Nabi tersekat di situ. Maka orang Quraisy hantarlah Suhail bin Amru. Ketika tu dia belum Islam, Sayyidina Suhail bin Amru. Akhirnya dia masuk Islam lah. Tapi masa tu dia belum Islam. Dialah jadi orang yang penghalang, yang menghalang rombongan Nabi masuk. Ketika tu sahabat dah kucar kacir, kata baik kita serang je Rasulullah, kita lawan je, kita datang ni nak buat ibadah. Kalau kita lawan pun kita mati syahid. Jihad, kami dah bersedia untuk jihad. Nabi kata tak boleh, kamu dalam ihram. Ini pengajaran besar bagi kita. Ihram, orang yang dalam ihram tak boleh buat kacau bilau. Tak boleh buat kacau bilau. Tak boleh nak perang-perang dan sebagainya. Kerana kemuliaan ihram itu sendiri. Jadi Nabi suruh sahabat-sahabat tenang. Dan di situ berlakulah perjanjian Nabi dengan para sahabat. Sahabat yang datang daripada Madinah ni. Dinamakan perjanjian tu Bai'atu Ridwan. Bai'atu Ridwan. Perjanjian Ridwan. Perjanjian setia. Supaya para sahabat setia dengan Nabi, jangan memberontak, jangan bertindak sendirian, tunggu arahan Nabi, setia. Dan bukan setia sampai hari ni je, tapi sampai bila-bila. Takkan engkar perintah Nabi lagi dah. Dan Nabi bagi keistimewaan, orang yang berbai'ah dengan aku di Hudaibiyah ini tak akan dikenakan azab neraka. Tak akan kena azab neraka. Ini satu keistimewaan. Sehingga para ulama setelahnya ataupun di kalangan sahabat sendiri yang melabel para sahabat yang termulia adalah para sahabat yang ikut perang Badar. Itu tingkatan yang paling tinggi, yang ikut perang Badar tahun 2 Hijrah. Yang kedua, para sahabat yang ikut perang Hudaibiyah ni, buat perjanjian Nabi di Bai'atul Ridwan di Hudaibiyah ni, 1,500 orang. Dan ada sahabat yang ikut Badar dan ikut ni, dia dapat dua-dua sekali. Ada yang ikut Badar sahaja, ada yang ikut Biyah sahaja. Ini kedudukan yang kedua. Itu kemuliaan. Di mana berlakunya? Di Masjid Hudaibiyah lah. Kalau kita pergi, kita akan nampak kesan depan Masjid Hudaibiyah. Tak salah saya, dia orang dah buat, nak buat, dia pagarkan, nak buat, kononnya tak tahulah, nak buat bangunan cantik, monumen apa pun, wallah alam. Jadi maka berlakulah perjanjian Nabi dengan para sahabat, sehingga Nabi seorang je yang engkar. Daripada 1,500 tadi, seorang je bantah. Nabi mai semua kita buat ni perjanjian setia dengan Nabi, dia tak nak, bantah. Dia lagi pergi sembunyi belakang batu jauh sana. Kenapa? Dia rasa Nabi Muhammad bohong. Bohong kat mana? Dah daripada Madinah bagi tahu kata boleh tawaf, boleh buat umrah, kan? Boleh tahallul semuanya. Tapi ni tak boleh masuk. Seolah dia kata Nabi tipu. Akhirnya dia yang anggap dengan tanggapan yang buruk pada Nabi SAW, Allah matikan dia dalam keadaan munafiqin, dalam keadaan kafir, na'udzubillah. Kerana hatinya benci, tak suka, tak setuju. Tanggapan-tanggapan jahat pada Nabi SAW. Di sini kata para ulama, sedangkan dia datang dengan Nabi daripada Madinah. Jadi orang yang datang daripada dengan Nabi ni, orang yang baiklah, orang yang setia. Tapi silap dia kerana dia benci pada Nabi. Dengan satu kes ni, terus buruk sangka kepada Nabi SAW. Sehingga, maka dia dikeluarkan daripada Islam oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Jadi menunjukkan bahawa cinta sayang kepada Nabi, hormat, ta'zim. Ta'zim ni hormat lah, mengagungkan, memuliakan Nabi, suatu kewajiban.
Kalau hati kita masih ragu-ragu, betul ke Nabi Muhammad macam ni, betul ke, mengarut lah, tak betul lah, syariat Nabi Muhammad tak betul, kita duk komen macam tu, bahaya. Takut Allah keluarkan kita daripada Islam, mati dalam keadaan na'udzubillah tak diterima Islamnya. Hati dia tak ada iman pada Rasulullah. Dan kita kan beriman pada Rasul, termasuk Rasulullah SAW. Maka kalau dia tak yakin pada Nabi, berarti tak ada iman. Jadi keimanan kita kepada Rasulullah, apa saja yang Nabi buat, semuanya betul. Tak ada perintah Nabi, aturan Nabi, hukum hakam Nabi, syariat Nabi yang salah, yang tak betul. Kalau kita masih tanggapan yang tu, masih ada kata, Islam ni tak betul lah, ni hukum ni tak betul, Nabi perintah benda yang tak sesuai lah sekarang ni, maka itu tanda iman kita dah goyang. Itu bahasa lembutnya lah. Atau boleh kita tercabut terus iman kalau kita yakin sungguh-sungguh bahawa Islam ni tak betul. Syariat hukum hakam yang wajib kita kata tak betul. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada dalam peristiwa yang lain, seorang sahabat Nabi, Arab Badui, seorang Arab Badui datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dia tanya, ya Muhammad, bila nak berlaku kiamat? Bila nak berlaku kiamat ni? Bila tarikh nak berlaku kiamat? Nabi kata, apa yang kau bersiap sedia untuk menghadapi kiamat? Kau prepare apa untuk kiamat ni? Nabi tanya dia balik. Dia pun tunduk, terus tunduk. Dia kata, ya Rasulullah, tak ada lah apa yang aku prepare, kecuali aku ni buat benda yang fardu je. Sunat dia berat nak buat. Amalan sunat dia berat sangat nak buat. Dia susah nak buat. Amalan fardu okey. Tapi dia suka tengok sahabat-sahabat Nabi ni. Sahabat Nabi, kawan-kawan Nabi ni rajin ibadah, dia suka tengok dia orang ni, bergaul dengan dia orang, dia hormat dia orang ni, sayang pada dia orang ni. Nabi kata apa? Anta ma'aman ahbabta. Ataupun dalam riwayat lain, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seorang itu akan duduk di akhirat nanti bersama dengan orang yang dia cinta, yang dia sayang, dia hormat, dia sanjung. Kalau dia sanjung orang yang saleh seperti dia minat para sahabat tadi, maka dia masuk sekali golongan dengan para sahabat, walaupun dia kata aku amalan tak banyak. Amalan tak banyak tapi cinta ada. Maka dia berjaya, lolos bersama dengan para sahabat Nabi SAW. Tapi yang seorang tadi, amalan banyak, dia berjuang, berjihad sampai ke Hudaybiyah. Tapi satu je dia benci pada Nabi. Allah keluarkan terus. Jadi sifat benci, sayang ini pengaruh besar dalam menentukan kita berjaya akhirat ataupun tidak. Nabi kata, yuhsyarul mar'u, seorang tu akan dikumpulkan di mahsyar, duduk dalam grup siapa? Di padang mahsyar nanti. Dengan orang yang dia cinta, sayang, sanjung, hormat. Ta'zimnya. Maka sebab itulah kita banyak dengar sirah-sirah, baca kisah-kisah sahabat, baca kisah-kisah para ulama, supaya kita kenal dan sayang pada dia orang, hormat, sayang, cinta, ta'zim pada dia orang. Para sahabat baginda Nabi SAW. Keistimewaan masing-masing sahabat ni. Walaupun mereka bergaul dengan Nabi, kadang-kadang orang ni dapat keistimewaan ni, yang ni dapat keistimewaan ni, yang ni lain. Salah seorang sahabat Nabi SAW ni, Nabi sendiri bagi tahu, si fulan tu dah jumpa Jibril 2 kali, dah nampak dengan mata dia. Dia nampak dengan matanya 2 kali dah Jibril, nampak Jibril. Jadi para sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa dia? Tu, fulan tu namanya Harisah bin Nu'man. Seorang sahabat Nabi namanya Harisah bin Nu'man. Orang tanya dia, apa hebatnya Harisah bin Nu'man ni? Sampai dia dapat tengok malaikat Jibril 2 kali. Orang lain tak nampak macam tu. Kerana taatnya, bakti dia pada ibu dia. Allah bagi keistimewaan luar biasa pada dia. Kerana dia jaga mak dia sungguh. Bakti pada ibu, maka Allah bagi keistimewaan demikian. Malah Sayyidatina Aisyah bermimpi satu malam. Dia bermimpi, Sayyidatina Aisyah bermimpi, malam tu dia melawat syurga. Melawat syurga, masuk syurga. Sayyidatina Aisyah mimpi melawat syurga. Dalam syurga, dengar macam kalau kita ni dengar mainan MP3, suara baca Quran. Dia Aisyah dengar suara baca Quran. Bila dia dengar, dia tahu suara itu Harisah bin Nu'man yang saya cerita tadi, nampak Jibril. Terkejut,
dan dia tanya, dia bagi tahu pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku bermimpi dia baca Al-Quran dalam syurga. Harisah bin Nu'man. Maka ditanya apa sebab? Ya betul, Nabi kata memang dia layak, dia ahli syurga, suaranya terdengar dalam syurga dah, suara Al-Qurannya dalam syurga, kerana dia berbakti kepada ibu dia. Orang yang sangat buat baik, bakti kepada ibunya. Masya Allah. Harisah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Jadi para sahabat tadi berjanji dengan Nabi dalam bai'atul ridwan. Selesai itu, Nabi buat perjanjian pula dengan orang Quraisy, orang kafir Quraisy. Siapa dia yang ketua sana? Ketua pihak Quraisy adalah Suhail bin Amru. Sebelum tu, waktu tu, tahun tu dia belum Islam. Tapi next tahunnya, tahun depan 7 Hijrah, dia dah menerima Islam. Waktu tu, dia orang yang bantah Nabi macam-macam. Waktu nak tulis perjanjian, Nabi suruh tulis, min Muhammad Rasulillah. Daripada Muhammad, surat perjanjian tu, kita biasalah letterhead kan. Atas tu daripada dulu, bawah, apa ni? Kan? Kepada. Jadi, daripada tu, min tu makna daripada Muhammad Rasulullah. Kepada pembesar Quraisy. Dia bantah, aku tak setuju engkau tulis daripada Muhammad Rasulullah. Sayyidina Ali yang jadi tukang tulis pihak Nabi. Nabi suruh tulis min Muhammad Rasulullah. Sayyidina Ali pun tulis min Muhammad Rasulullah. Dia bantah. Tak, jangan tulis Muhammad Rasulullah. Kenapa aku bantah? Dia kata, kami tak setuju perjanjian tu dengan kami. Kami tak setuju engkau Rasulullah. Kalau engkau tulis Muhammad Rasulullah, berarti kami dah menerima engkau sebagai Rasul Rasulullah. Berarti tak payah buat perjanjian, kita seangkatan. Sekarang kami tak percaya, tak beriman, tak mau ikut engkau Rasulullah. Padam. Wah, kasar dia kasar. Dia kasar. Sayyidina Ali geram lah. Padam. Rasulullah kata padam je lah Ali. Rasulullah tu padam, tulis bin Abdullah. Muhammad dah ada lah. Muhammad bin Abdullah. Itu yang dia minta. Tulis Muhammad bin Abdullah cukup. Okeylah, tulislah Ali. Lepas tu Rasulullah kata tulis. Sebelum tu tulis Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bantah. Kami tak nak tulis Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu nak suruh tulis apa? Tulis Bismikallahumma. Itu ayat yang dia orang guna. Orang Quraisy, orang kafir guna Bismikallahumma. Kita guna Bismillahirrahmanirrahim. Okeylah, kita tulis je lah Bismikallahumma. Tak salah pun makna dia. Kan? Tak canggah pun makna dia. Jadi tang Muhammad Rasulullah tadi, Sayyidina Ali dah marah. Tak nak padam. Sayyidina Ali tak padam. Maka Rasulullah tanya Sayyidina Ali, kat mana perkataan Rasulullah tu? Kat sini. Rasulullah yang padam dengan tangan. Sayyidina Ali tulis balik bin Abdullah. Belakang sana, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dah mula tak senang. Ish, macam ni lah. Geram sangat dengan Suhail ni. Sayyidina Umar dah duk pegang pedang. Keluar, masuk balik. Ish, geram lah. Rasulullah paling pada Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Wahai Umar, wahai Abu Bakar, tenang. Duk tenang. Hari ni kau nampak marah kat dia. Kau benci kat dia tu. Sebab dia Suhail tadi ni. Kau marah kat dia. Tapi mungkin tahun depan kau sayang pada dia. Rasulullah sebutnya tu. Tahun depan kau sayang kat dia. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun, Umar pun tenang. Dan Rasulullah suruh punya tu. Tenang. Jadi berlalu setahun. Sehinggalah selesai perjanjian. Antara isi kandungan perjanjian tu, tahun ni Nabi Muhammad tak boleh masuk Mekah. Kena balik. Ni sekarang ni, lepas ni kena balik. Tak boleh masuk Mekah. Tahun depan baru boleh datang buat umrah. Dibenarkan. Dengan syarat-syarat ni. Jadi, Nabi pun baliklah. Macam mana Nabi selesaikan ihram dia? Iaitu dengan perintah para sahabat. Awak keluar kambing, sembelih seorang ekor. Sembelih dinamakan dam ihsar. Sembelih kambing seorang ekor. Lepas itu gunting rambut masing-masing. Jadi ketika tu Rasulullah tengok sahabat tak bergenjak. Tak pergi tangkap kambing sembelih pun. Rasulullah kata, kenapa dia orang ni? Aku dah cakap suruh buat, dia orang tak buat. Maka Rasulullah macam tak senang lah tengok keadaan sahabat tak buat ni. Rasulullah masuk dalam kemah dia yang ada isteri nama Ummu Salamah. Ummu Salamah ni terkenal orang yang pintar. Isteri Nabi yang pintar. Maka Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, kenapa marah ni, nampak merah muka?
Rasulullah sekian bagi tahu dia, aku dah cakap dia orang tak nak buat. Oh, Ummu Salamah kata mungkin dia orang tak buat tu bukan kerana bantah. Bukan dia orang bantah, tapi benda baru, hukum baru, kali pertama dia orang nak buat. Jadi tercengang tak tahu nak buat. Lebih baik engkau ya Rasulullah bawa kambing ni keluar kemah, engkau sembelih dulu. Dan engkau gunting rambut, tunjuk pada dia orang, nanti dia orang akan buat. Tunjuk praktikalnya. Oh, okey, Rasulullah pun ikut cadangan Ummu Salamah tadi. Keluar dan Rasulullah sembelih, dan barulah sahabat lain pun sembelih kambing dan gunting rambut. Itu sebagai tahallul dam ihsar. Dam ihsar dan tahallul. Kalau orang tak selesai umrah dia, maka dia kena buat kerja macam itulah. Contohnya orang perempuan kalau haid, pergi masuk ke Mekah, haid sepanjang hari Mekah sampai hari nak balik Malaysia dah. Tak selesai umrah dia lagi. Maka dia kena sembelih seekor kambing dan gunting rambut dia, baru boleh keluar Mekah balik ke Malaysia. Dia panggil dam, kami tadi dam ihsar. Kecuali kalau awal niat dia umrah awal tu ada bersyarat. Niat bersyarat menyebabkan dia tak payah bayar dam, tak payah sembelih kambing, hanya terus gunting. Niat bersyarat. Jadi kita tak nak ceritalah hal tu yang kena masuk kursus haji kan. Niat bersyarat. Alhamdulillah cerita Hudaibiyah tadi. Maka setelah Nabi balik, Nabi dah diturunkan surah ni. Sebab apa Nabi macam mengalah. Dia itu kata tulis macam ni, ya tulis. Jangan buat, ya boleh. Jangan tak buat. Tahun depan, tahun ni tak boleh buat umrah. Tahun depan, ya ikut je. Kenapa Nabi follow je? Sebab Nabi tahu dah Allah dah bagi ayat ni. Ayat surah Al-Fatih, inna fatahna laka fathan mubina. Ayat ni turun sebelum berlaku peristiwa tadi. Walaupun sahabat pada awal nampak lah kita gagal, tak boleh masuk Mekah, tapi Rasulullah dah baca ayat inna fatahna laka fathan mubina. Kami telah buka untuk engkau kejayaan yang jelas, yang besar. Kami akan bagi kau, maksudnya Nabi faham. Walaupun kita mengalah hari ni, waktu ni kita mengalah, tapi Allah akan buka kejayaan yang besar nanti. Biarlah mengalah je lah. Mengalah. Dan nampak ke depan tu akan menang besar. Sebab tu Nabi tak lawan waktu tu. Walaupun ada je cadangan sahabat, ya Rasulullah kita lawan je. Kalau mati syahid. Tak boleh masuk Mekah, mana boleh kita lawan je. Nabi kata jangan. Dia tak bagi masuk, kita jangan masuk. Dia suruh balik, kita balik. Mengalah je. Sebab Nabi tahu dah, Allah dah janji ke depan tu akan berjaya, pembukaan kota Mekah, kemenangan yang besar. Tak lama lagi. Jadi para sahabat yang faham, mereka tenang, relax. Tenang, tahu dah walaupun kalah dalam ni, tapi ke depan tu menang. Jadi sambil Nabi bagi warning kepada orang yang tak nak ikut tadi dengan azab yang pedih. Dan bila Nabi balik sampai Mekah, Nabi tak tunggu lama, beberapa hari je Nabi ajak, jom kita pergi serang Khaybar. Pergi perang dengan Yahudi Khaybar. Tak salah saya, Nabi balik itu bulan Muharram tahun 7 Hijrah. Tadi 6 lah, Zulqaidah, Zulhijjah, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, 3 bulan. Lepas itu sampai je Muharram, Nabi ajak, jom pergi ke tempat Khaybar, perkampungan Khaybar. Khaybar ni perkampungan Madinah ke utara Madinah. Perjalanan lebih kurang hampir 100 km. Hampirlah 100 km. Balik daripada Mekah, tak rehat lagi, terus nak pergi perang Khaybar. Ketika nak pergi perang Khaybar, orang yang tak ikut pergi Hudaibiyah nak pergi ikut ke Khaybar. Daftar diri, ya Rasul aku nak ikut pergi Khaybar. Sedangkan dia tak ikut Hudaibiyah, Nabi tak bagi. Tak boleh. Siapa yang tak ikut pergi Hudaibiyah, Mekah, tak payah pergi Khaybar, tak payah ikut. Hanya aku nak bawa orang yang pergi Hudaibiyah, dia je yang ikut pergi Khaybar. Sebab apa? Munafikin, orang munafik pun nak ikut pergi Khaybar. Sebab dia tahu Rasulullah kalau menang Khaybar, kaya. Khaybar ni penduduk Yahudi yang terbesar dan yang harta paling banyak. Orang Yahudi memiliki harta, tanah kebun, dia punya tanah kebun banyak. Kekayaan dia banyak. Wanita-wanita Yahudi banyak. Jadi kalau dapat menang tawan dia orang, kita dapat bahagian tanah yang banyak, emas yang banyak, kan? Dan boleh tawan wanita-wanita Yahudi jadi gundik, jadi hamba dia orang. Jadi tergiur dengan habuan dunia tadi, Maka Nabi nampak dah, jangan, tak boleh ikut. Siapa yang tak pergi Hudaibiyah, yang ikut pergi Khaybar, Mekah, jadi Madinah aja.
Nabi pergi hanya 1,500 orang tadi je. Pergi. Akhirnya menang tawan Khaybar. Sebab tu ya, jadi slogan Khaybar Yahud ni. Kerana Yahudi yang paling kuat sekali adalah penduduk Khaybar. Yahudi yang penduduk Khaybar. Tapi boleh dikalahkan oleh 1,500 orang je. Tentera Nabi 1,500 orang je. Boleh menang. Kan? Jadi itu kekuatan yang luar biasa, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'ri haraj. Yang Nabi kata, yang siapa yang diperintah untuk pergi jihad wajib pergi. Kecuali yang tak payah pergi orang a'ma. A'ma orang buta. Tak salah dia tak pergi perang, tak payahlah, tak salahlah, tak berdosalah. Dia buta. Ataupun orang yang cacat, yang tempang, yang cacat, kaki dia terpotong ke dan sebagainya, tak payah pergi perang. Yang cacat lah. Dan tidaklah menjadi salah juga kepada orang yang sakit. Waktu tu time dia sakit, dia tak payah pergi perang, tak apa. Walaupun Nabi panggil jom pergi perang, dia sakit, tak payah. Kerana masing-masing ada uzurnya. Dan ingatlah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan dia ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya berapa sungai, dan siapa yang berpaling engkar akan disiksanya dengan azab yang tidak terperi sakitnya. Jadi orang yang ada uzur diizinkan oleh syariat, okey, tak apalah, dia tak pergi, tak berdosa. Tapi yang tak ada uzur, yang malas nak ikut, yang cari helah macam-macam tak mau ikut, yang ni akan dikenakan azab, dosa besar. Jadi laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Maka disebutkan Allah Ta'ala telah redha. Sungguhnya Allah telah redha, Allah sayang, Allah cinta kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Idh yubayyi'unak, yang mana mereka tu telah bai'ah dengan engkau tahta asy-syajarah, di bawah pokok itu. Mana? Bai'atu Ridwan. Ridwan adalah gelaran kepada bai'ah sahabat. Dinamakanlah bai'ah tu sebagai Bai'atu Ridwan. Di bawah pokok, sehingga pokok tu pokok sidir. Asalnya pokok sidir. Sidir, saya pun tak tahu macam mana dalam tafsir sebut sidir kan. Pokok sidir, tapi pokok tu dinamakan Ridwan, keredaan Allah. Sebab Allah turun ayat ni, laqad radiyallahu, Allah redha. Jadi mereka yang bai'ah tu adalah bai'atu keredaan Allah, bai'atu Ridwan. Tempat tu pokok Ridwan. Pokok yang diredai oleh Allah Ta'ala. Sebab tempat tu digunakan untuk bai'ah dengan Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan, tempat ni akan menjadi bangga pada tempat yang lain. Kita bumi ni tanah masjid. Ni semua tanah masjid. Bumi ni menjadi bangga, dia bangga daripada bumi-bumi yang lain. Dan keberkatannya daripada tempat yang lain. Keberkatannya lebih besar. Sebab tu kita masuk masjid, kita rasa lain. Doa lah, kita nak berdoa hajat apa, kita datang masjid. Ada masalah apa, kita datang masjid untuk munajat pada Allah Ta'ala. Lain, tak sama dengan kita buat kat rumah. Kan? Jadi tanah ni akan menjadi lebih berkat sebab menyaksikan ibadah yang banyak. Lagi pula tempat yang pernah diduduki oleh Rasulullah SAW. Berkatnya lebih besar. Tengok, Nabi duduk di situ, berkemah di situ, Nabi bai'ah, Allah turun redha, turun ayat Quran di situ, tempat tu dimuliakan sampai Allah sebut Bai'atu Ridwan, pokok-pokok Ridwan, tanah-tanah Ridwan. Dinamakan dengan demikian. Tahta syarah, fa'alima ma fi qulubihim, Allah Maha mengetahui. Maka Allah ternyata Maha mengetahui tentang keimanan, kesetiaan sahabat-sahabat yang berbai'ah. Nabi tahu, Allah tahu mereka sangat setia dengan Nabi. Maka dengan itu ternyata apa yang sedia diketahui tentang kebenaran iman dan taat setia yang ada dalam hati mereka, lalu ia menurunkan semangat tenang, tentram kepada mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat, masa akan datang. Jadi Allah tegas sekali lagi, Allah akan bagi kejayaan besar pada dia orang. Kata ulama, kejayaan apa kepada dia orang ni? Mungkin kejayaan pada dia orang ni yang terdekatnya perang Khaybar. Yang saya sebut tadi, dia orang ni balik pergi Madinah, terus Nabi ajak pergi Khaybar. Daripada Hudaibiyah balik ke Madinah 400, hampir 500 km. Lebih kurang macam itulah. Lepas tu pergi ke utara lagi pula. Mekah selatan sampai Madinah, pergi lagi utara 100 km.
Bayangkan perjalanan kan perang Yahudi Khaybar tu. Jadi kejayaan sehingga sahabat jadi kaya raya. Dapat tanah banyak, dapat wanita-wanita Yahudi ditawan jadi hamba sahaya, sehingga ketika itulah Nabi kahwin dengan seorang wanita Yahudi namanya Safiyah, Sayyidatina Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai. Dia orang Yahudi, Nabi tangkap dia sehingga jadikan hamba. Akhirnya Nabi merdekakan daripada hamba dan Nabi kahwin dengan dia. Salah seorang isteri baginda Nabi SAW. Itu kejayaan yang terdekat dengan perjanjian Hudaibiyah. Setelah tu kejayaan yang lain, tahun depan mereka boleh masuk buat umrah. Tahun 7 Hijrah. Tahun seterusnya 8 Hijrah berjaya tawan seluruh kota Mekah. Jadi Mekah tu hak orang Nabi, hak orang Islam. Kejayaan mereka dapat. Ya. Punca daripada pengorbanan mereka bersungguh-sungguh dalam datang ke Hudaibiyah ni. Jadi itulah kekuatan sabar, kekuatan kesungguhan mujahadah, pasti Allah akan bagi kejayaan. Susah nak mujahadah ni tuan, susah. Susah. InsyaAllah kejayaan ke depan tak jauh dah. Kita yakin di Gaza tu, Masya Allah, susahnya teruk dia orang ni. Masuk menghadapi kesusahan. Diperang, dibom daripada atas macam hujan turun. Kan? Diserang rumah, dirobohkan, makanan disekat, segala macam-macam. InsyaAllah kejayaan besar untuk dia orang. Sama ada yang pertama matinya mati syahid, syurga terus, shortcut ke syurga. Ataupun kejayaan besar yang menanti mereka kita tak nampak lah, insyaAllah. Dan kita yakin pasti Allah akan bagi dengan kekuatan dan kesabaran mereka. Bila ditanya salah seorang sahabat yang ikut serta dalam 1500 itu adalah namanya Salamah bin Aqwa'. Seorang sahabat Nabi, Salamah bin Aqwa', orang yang hebat. Saya pernah cerita dulu dalam mukjizat Nabi SAW. Azan nanya. Dah masuk lah? 3 minit. Jadi Salamah bin Aqwa' ni masuk Islam sebab serigala cakap dengan dia. Serigala cakap dengan dia. Ini karamah luar biasa. Dia jaga kambingnya. Tiba-tiba serigala nak terkam kambing dia. Maka dia pun halang. Pukul serigala tu. Sehingga serigala lepas kambing. Serigala tu duduk jauh. Serigala tu cakap. Dalam mukjizat Nabi ada kisahnya. Serigala cakap, amboi sombongnya engkau. Engkau halang aku daripada makanan aku. Serigala cakap dengan dia. Terkejut dia. Serigala boleh cakap. Serigala tu kata, kenapa kau rasa terkejut, kagum dengan aku yang boleh cakap, sedangkan kau tak pernah rasa kagum dengan lelaki yang mengajak orang kepada Allah Ta'ala, iaitu Nabi Muhammad maksud dia. Siapa tu? Kau pergi belakang bukit tu, pergi jumpa dengan Muhammad yang mengajak orang kepada agama Allah. Wah, dia dakwah Salamah Aqwa'. Terpinga-pinga dia. Ya ke? Dia berhenti. Akhirnya dia masuk Islam. Hebat Salamah bin Aqwa' radhiyallahu anhu. Bila orang tanya dia, engkau ikut bai'ah? Ya, aku ikut bai'ah Ridwan di Mekah, di Hudaibiyah. Bai'ah untuk apa? Perjanjian tu apa isi kandungan perjanjian? Dia kata isi kandungannya, kesimpulan dia point short kan, dia kata perjanjian atas dasar kematian. Maksudnya mati dalam Islam, mati dengan taat Rasulullah, jangan engkar dengan Nabi SAW. Kan? Sampai mati. Setia dengan Nabi SAW. Salamah bin Aqwa' radhiyallahu anhu. Sehingga Nabi kata, itulah Nabi beri keistimewaan kepada mereka yang bai'ah. Abdurrahman bin Auf, ketika musim haji, selepas peristiwa tu, dia pergi cari tempat tu. Tempat Bai'atul Ridwan tadi. Ini tahun lain lah. Beberapa tahun selepasnya, Abdurrahman bin Auf pergi buat haji. Maka dia lalu, dia pergi cari nanti dulu. Nak pergi cari tempat yang kami pernah duduk dulu. Sekian-sekian, jumpalah tapak tu. Setelah ma hadzal masjid, qalu hadhihi syajarah. Orang pun pakat tanya, kenapa aku nak pergi sangat kat tempat tanah tu? Masa tu zaman tu masih tanah. Kat tempat tu, dia kata inilah pokok yang kami berbai'ah dengan Rasulullah SAW di Bai'atul Ridwan ni, tempat ni ada pokok dulu ni di sini. Fa ataitu Sa'id bin Musayyab fa akhbartuhu fa qala Sa'id. Maka datang orang-orang kemudian diceritakan, digembar-gembor ni tempat pernah bai'ah, tempat pernah bai'ah, sehingga dia dibuat tapak masjid di situ. Faqala inna ashab Muhammadin lam ya'lamuha wa 'allamtumuha antum fa antum a'lam. Jadi dia kata Sa'id bin Musayyab ni bukan sahabat. Dia
tabi'in, generasi kedua. Dia tak sempat jumpa Rasulullah, maka dia diberitahu ni tempatnya. Maka dia pun gembang-gembur, dia kata ramai sahabat Nabi yang tak tahu tempat ni. Ya, yang datang hanya 1,500 orang. Sahabat Nabi 100,000, lebih pada 100,000. Yang datang 1,500, itu je yang tahu tapak tu. Kan? Jadi dia kata ramai yang tak tahu lagi, maka dibuatlah petanda di tapak tersebut. Maka sebab tu kita kalau pergi pun, pergilah ke tapak tersebut, Masjid Hudaybiyah. Kan? Jadi Allah Ta'ala sebut pada tadi, Allah redha kepada mereka dan Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Wa maghanim katsiratan ya'khudunaha. Bagi ruang pada azan insya-Allah. Wa'adakumullah, itu ayat 20. Wa'adakumullahu maghanim katsiratan ta'khudunaha, sebagai memuliakan mereka yang ikut setia dalam perjanjian Hudaybiyah, bai'atul ridwan itu. Allah berfirman kepada mereka, Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang kamu akan mengambilnya. Lalu ia menyegerakan untuk kamu harta rampasan perang ini, serta ia telah menahan tangan manusia pihak musuh di situ daripada menyerang kamu. Allah melakukan yang demikian supaya kamu beroleh manfaat dan supaya menjadi tanda yang membuktikan kebenaran janji Allah bagi orang-orang beriman, dan juga supaya ia menambah kamu hidayah ke jalan yang lurus. Ini sebutkan bahawa Allah janji kesabaran kamu duduk di Hudaybiyah ni, Allah akan bagi harta kekayaan yang banyak. Jangan risau, Allah janji. Itu kita sebut tadi, Nabi balik, Nabi tak bagi orang lain ikut pergi Khaybar. Nabi hanya bawa orang 1,400, 1,500 tadi sahaja yang ikut pergi Khaybar. Kecuali yang seorang yang saya kata tadi, dia engkar, dia tak ikut dah. Jadi yang lain semua ikut ke Khaybar, dan Khaybar tahulah bila kemenangan bawa harta yang banyak. Sayyidina Umar Al-Khattab, antara kebun yang paling dia sayang adalah kebun di Khaybar, kebun yang besar, tanah yang luas. Nabi pun dapat kebun yang banyak. Sahabat-sahabat yang 1,500 tu dapat bahagian kebun yang banyak. Kekayaan yang banyak. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allah biha. Jadi Allah sebut tadi, Allah sekat tangan mereka daripada menyerang kamu. Bila? Suhail bin Amru, dia pada asalnya dihantar untuk negotiate dengan Nabi. Cuma tujuan nak melengah-lengahkan Nabi supaya tentera orang Mekah boleh keluar mai serang. Tapi dia duk lengah-lengah sehingga berlaku perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Orang Mekah tak main-main. Tak main-main. Tak serang. Jadi akhir tamat perjanjian gitu je lah. Balik, tak jadi perang. Tu Allah kata, kami sekat tangan mereka daripada menyerang kamu. Mereka asal rancang nak serang, bunuh Nabi Muhammad. Dengan dia tak ramai kan, 1,400. Terkeluar orang, keluar semua tentera Mekah. Serang senang je. Tapi dia orang tak keluar mai. Timbul takut, gerun, tak berani. Sehingga Nabi selamat balik dengan aman. Jadi salah satu kekuatan Nabi Muhammad adalah musuh rasa gerun sebelum datang berperang. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allah biha wa kana Allah 'ala kulli syai'in qadira. Dan ada lagi harta rampasan lain yang kamu belum menguasainya. Ada lagi Allah nak bagi. Tetapi Allah telah melihara harta itu dengan kekuasaannya untuk kamu mendapatinya. Dan ingatlah, Allah adalah maha berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi maksudnya dia orang balik daripada Hudaybiyah ni dah untung dah. Dah untung. Dan ada lagi yang di Khaybar, ada lagi nanti peperangan-peperangan yang lain yang kamu akan dapat. Nabi tak pernah tinggal 1,400 orang ni dalam siri perang. Nabi sentiasa bawa orang yang setia, dianggap orang yang sangat setia dengan Nabi SAW. Kemana peperangan Nabi bawa, dan mereka dapat kekayaan yang banyak daripada harta rampasan perang. Walau qatalakum, dan ayat ni juga dijadikan doa. Wa akhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allah biha wa kana Allah 'ala kulli syai'in qadira. Kalau kita nak simpan sesuatu, kunci supaya tak mudah dimasuk pencuri, perompak yang mengganggu harta benda kita. Contoh rumah kita, nak keluar tinggal rumah, sambil kunci tu, kalau dapat hafal baca surah ni kan,
wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Jadi ayat tadi maksud dia apa dia? Ada lagi harta kekayaan yang Allah simpan untuk kau daripada gangguan musuh. Musuh tak dikacau, Allah jaga. Allah keliling dengan pagarnya, dengan kawalannya. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Walau qatalakumul ladina kafaru lawallawul adbar, dan sekiranya orang kafir daripada penduduk Mekah tu keluar perang dengan puak Hudaybiyah tadi, sahabat-sahabat Nabi tadi, tentulah mereka akan berpaling lari, tak berani. Musuh akan lari. Mereka akan kalah. Kalau dia orang keluar juga, Allah kata naik dia orang. Kemudian mereka tidak akan boleh siapapun yang menjadi pelindung atau pemberi pertolongan. Pasti umat Islam, Allah akan beri kejayaan, kemenangan, kerana kesetiaan mereka pada Rasulullah SAW. Sunnatullahi allati qad khalat min qablu, itu merupakan sunnah Allah, aturan Allah. Allah yang ngatur. Jadi jangan, sahabat-sahabat takkan menyalahkan Nabi. Walaupun datang daripada Mekah, daripada Madinah 400, 500 km sampai Hudaybiyah, tak boleh masuk Mekah. Mekah ada 20 km je. 25 km je nak masuk Mekah. Tak boleh balik kosong macam tu. Sahabat tak kecewa sebab dia tahu ini aturan Allah. Pasti Allah atur perjalanan, walaupun ada halangan tak boleh ni, ada benda hikmah, kita sebut ada hikmah dia. Jadi kita kena juga pegang pada hal macam ni. Kita tahu kadang-kadang kehendak kita, usaha nak dapat sesuatu, ada je halangan, tum tak dapat. Cuba kita yakin ni Allah atur. Adalah kebaikannya. Serah pada Allah je lah. Apa nak jadi, jadilah. Kan? Kita serah tawakal pada Allah Ta'ala. Ingat peraturan Allah. Allah yang ngatur segala-galanya. Adalah sebab mungkin nak selamatkan kita dari satu benda bahaya. Begitu juga dalam hal macam ni. Walau sunnatullah, Allah yang mengatur segalanya. Min qablu, sejak awal lagi Allah dah atur dah. Ya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan aturan Allah tak ada siapa yang boleh batalkan. Tak ada siapa boleh tukar-tukar. Tak ada. Hanya Allah je lah yang kalau nak tukar pun. Ini menunjukkan bahawa Nabi walaupun daripada sana nampak macam boleh keluar Mekah, boleh buat umrah, tapi tak boleh. Adakah Allah tak tahu kata tak bolehnya? Dah. Memang Allah tahu dah, ada hikmahnya. Kerana Allah nak tunjuk kesetiaan sahabat 1400 tadi kepada Rasulullah. Nampak orang ni setia. Walaupun jalan begitu jauh, tak dapat masuk umrah pun, tetap taat, hormat, sayang, sanjung baginda Rasulullah SAW. Tak marah-marah pada Nabi SAW. Yang seorang tu je lah yang saya kata tadi, dia tak setuju, akhirnya keluar pada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini pengajaran besar daripada ayat surah Al-Fathi ni, supaya kita sentiasa kenang hidup kita ni Allah dah atur dah ada takdir. Kita ni hanya lakon saja. Melakonkan skrip, kita guna bahasa itulah, skrip yang diatur oleh Allah Ta'ala dah. Dunia akan berlaku macam ni. Kita sakit demam, kita dapat, kita tak dapat, kita terhalang, kita macam ni. Semua tu Allah atur dah. Kita hanya menjalankan skrip yang Allah dah atur. Kan? Tapi kita berusaha, tak boleh goyang kaki. Jangan dah tunggu lah skripnya jadi macam mana. Taklah, kita kena berusaha untuk buat yang baik, tapi tak jadi, Allah yang atur. Beriman pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Masih lagi penghujung, akan datang penghujung tentang surah, penghujung surah ni masih berkaitan dengan keistimewaan sahabat yang dapat dalam perjanjian Hudaybiyah ini, perjanjian Bai'atul Ridwan ni, peristiwanya. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Barikana fi Allah, barikana fi hadzal yawm, barikana fi jam'ina hadha, wa barikana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamati ya 'aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali maulaha ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.